Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Summa allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yassir wala tu'assir bitamim ila biqair. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah rabbil alamin, nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazakir wa nafa'an wal intifaq wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamatuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wadala ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbatihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia dan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita pada pagi kehidupan kita yang baru ini. Alhamdulillah dengan lafaz alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ila nusyur. Maka kita bersyukur kehadrat Allah SWT kerana telah memberi lagi satu kehidupan kita untuk hari ini. Maka dapatlah kita menambah amal, bertaubat pada Allah SWT. Moga-moga kalau kita dipanggil, dijemput oleh Allah SWT untuk kembali ke hadratnya, kembalinya kita dalam keadaan yang tidak ada dosa, insya-Allah. Alhamdulillah, tidak berapa hari lagi kita akan masuk ke bulan Zulhijjah. Maksudnya 20 hari bulan ni dah hari pertama Zulhijjah kan. Maka dalam bulan Zulhijjah ni ada lagi amalan-amalan yang mendatangkan ibadah ataupun pahala yang berlipat kali ganda kan. Dianjurkan puasa 1 sehingga 9 Zulhijjah kan, kalau dapat lah. Kalau tak dapat, puasa 9 ajalah, 9 hari bulan Zulhijjah tu. Sebab apa? Hari Arafah. Maka siapa yang berpuasa pada hari Arafah itu, Allah akan ampunkan dosa dia yang tahun lepas dan tahun hadapan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita ni macam tak ada dosa langsung kan? Tahun lepas punya dosa pun Allah ampun, tahun depan pun Allah ampun lagi. Kita pun tak tahu tahun depan ni kita ada ke tak ada lagi, tapi Allah siap ampun dah dosa kita. Allah kalau dia ampun dosa kita, tuan-tuan, dia bukan ampun sikit-sikit dah, keseluruhan dia. Allah tak ampun sikit-sikit ada 1/3 ke setengah, ada. Allah ampun dosa semua. Tu. Jadi kita janganlah kita buat dosa besar, dosa-dosa kecil. Tapi terpulanglah kepada Allah juga untuk nak ampunkan dosa besar kita ke dosa kecil, sebab dia yang maha memiliki. Terpulanglah kepada dia. Maka kita berdoalah selalu. Maka kita sambung balik pengajian kitab kita Baru Mazi. Yang ni dalam bab yang ke berapa? Babul majaa anna narakum hazihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Bab yang telah datang ia pada menyatakan bahawasanya api kamu itu satu juzuk daripada 70 juzuk daripada api neraka. Tu, api neraka. Kenapa bila sebut neraka dia sebut jahannam? Tuan-tuan, orang yang masuk neraka ni tak ada nak keluar, okey, memang jahannam lah kan. Nam jahannam tu boleh tahan lagi, ni jahannam terus kan. Tapi alhamdulillah lah Allah ni, tuan-tuan, yang kata Allah Ta'ala ni, walaupun jahannam ahli neraka tu, tapi yang mana selepas neraka dia masuk syurga tu kan, mereka ini akan melalui dalam sebuah sungai yang namanya Ainul Hayat. Sungai itu macam mana kita cerita dululah.
P.Ramlee buat filem si bongkok tu kan. P.Ramlee masa jadi si bongkok tu tak ada lah berapa handsome sangat. Bila dia melepas dia masuk dan kolam tu, macam kolam, macam ibarat tu lah, masuk dalam kolam tu, dia keluar ujung sana jadi handsome gila punya. Kan. Tapi P.Ramlee ni memanglah handsome. Bukan kata P.Ramlee, orang lelaki ni memang handsome sungguh, betul kan. Dia kadang-kadang tak makan tua. Selagi mana hayat dia kandung badan tu, pada diri dia tu semua penuh dengan nikmat. Kan, tu Allah buat. Apa beza lelaki dengan perempuan? Perempuan dia sampai satu ketika habis lah. Dia main tempoh tu habis tu, yang dia meracau tu kan. Kan, bila lelaki dia pakai cantik sikit, dia gaduh, abang nak pergi ke mana? Sebab lelaki ni sentiasa cantik. Allah buat lelaki memang macam tu. Kan, sebab apa? Kekasih Allah adalah seorang lelaki yang budiman, yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pagi ni kita nak kongsi sikit. Apa dia pun kata, ustaz pagi-pagi cerita api neraka ni, nak buat macam mana? Ada tajuk dia macam tu kan. Saya cuba nak kali kata tajuk syok sikit, tak boleh lah. Kan. Jadi kita ingat memperingati lah. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula api neraka itu amatlah panasnya, hingga tersebut dalam hadis sampai 70 kali darjah. Tu bukan darjah dunia ni dah, darjah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala memang berganda lah. Kan, bahkan 100 darjah lebih daripada api dalam dunia ini pada panasnya. Maka hal yang demikian itu dapat kita bandingkan dan kita nampak dengan fikiran kita, kerana api di dalam dunia ini dapat peneliti-peneliti dan ahli at-tabiat merendah dan meninggikan darjah-darjah panasnya. Maka betapalah pula Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan alam ini boleh ia tinggikan darjah panas api neraka itu seberapa kehendaknya. Terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi panas tu keadaannya macam mana tu saya cerita. Kita tengok keadaan matahari ya. Matahari ni dia berada di ratusan juta kilometer daripada kita kat bumi ni. Bila dia start pancar di waktu syuruk sekali lagi 7 berapa minit ke sekali lagi tu, 7-5 minit sekali tu, dan 7-10 dia start pancar tu, 8 minit baru kita rasa panas dia. 8 minit kan. Itu tu jauh tu. Nanti dekat padang mahsyar sejengkal atas kepala. Bukan matahari yang ni tau, matahari yang lain. Matahari yang kita duk berasa sekarang ni akan musnah ketika mana berlakunya kiamat. Maka Allah akan ganti dengan matahari yang lain, dipanaskan sebanyak 70 kali ganda lagi. Kan, 70 ke 100 kali ganda ke tak tahulah kan. Kita tengok satu kisah yang diceritakan oleh ulama kita kan. Andai kata api neraka itu sebesar sebiji kurma, biji tamar kan, neraka akan membakarkan 7 petala langit dan 7 petala bumi hangus. Tu besar sebiji kurma tu, kalau luruh kat dunia ni habis 7 petala langit, 7 petala bumi. Tu kita hendak besar mana. Api neraka bukan besar tu lah. Yang mereka nak masuk nanti ni tak tahulah besar mana. Kan, kalau sebelah daripada biji korma, buah korma itu kan, maka kering air di atas 7 petala langit, 7 petala bumi. Sebelah ya. Jadi kira kita sebiji, ni sebelah kering habis. Kan, maka andainya sebesar zarah direndam kan di dalam 70 sungai di dalam syurga, rendam setiap sungai itu 70 kali. Ada 70 sungai, setiap sungai itu 70 kali pula. Tu sebesar zarah kan. Kalau turun ke bumi, letak di atas bukit, hancur bukit itu. Tu baru sebesar zarah. Zarah ni we cannot see with bare eyes lah. Kena pakai itu teropong kan. Itu sebab dalam kitab-kitab zarah ni kecil sangat, kita nak cerita, ulama bubuh lah sebiji biji sawi. Biji sawi itu semua orang tengok lah kan. Bukan kita tengok sawi tu, makan lah kan. Biji sawi kecil lah. Ni zarah lagi kecil pada tu.
Kalau sebesar zarah, dia letak di atas bukit tu, habis hancur meletup ni. Kan? Maka habislah bumi itu. Kan? Jadi debu daripada letupan kehancuran bukit itulah debu dia tu. Sebutir debu tu yang Allah bagi kita duk pakai sekarang ni. Kan? Sebab besar tu yang macam-macam orang tu. Kan? Cerita tak apalah masuk neraka dulu pun tak apalah. Kan? Dia tak tahu tu. Kan? Dia bukan besar tu habis neraka tu. Kan? Maka betapalah pula Allah Subhanahu Taala yang menjadikan alam ini boleh ia tinggikan darjah panas api neraka itu seberapa banyak kehendaknya, seberapa tinggi kehendaknya. Allah jugalah. Kan? Semuanya tuan-tuan milik Allah. Malik Yaumiddin. Itu milik Allah. Terpulanglah kepada Allah nak masukkan manusia ni, orang Islam semua dalam syurga ke? Kau Allah kata tak apalah, aku tapis-tapis sikit, ada orang kafir yang baik sikit aku bagi masuklah. Kan? Ada orang Islam yang jahat sikit aku masuk dalam neraka. Siapa nak kata? Siapa nak kata Allah tak adil lah? Ya Allah tak adil lah macam tu. Kami kan Islam. Kan? Tu we got no say about that. Kita tak ada apa nak kata dah dekat Allah Ta'ala. Kan? Tak boleh nak argue dah. Lain sekali kalau Allah kata lah kan. Kan? Kalau Allah kata macam manusia duk kata lah, apa barang lu mau cakap apa? Kan? Nanya kita. Tapi Allah tak cakap macam tu lah kan. Yang cakap macam tu manusia aja. Kan? Dan tersebut kabar daripada Nabi kita bahasanya dilebihkan Tuhan panas api neraka itu 70 darjah. Dan setengah kabar sampai 100 darjah. Maka hadis yang menunjukkan lebih 70 darjah itu ada dikeluarkan oleh Abu Ishaq At-Tirmizi dengan katanya. Tu tuan kitab ni tulis kitab ni tuan, bukan dia tulis saja, bukan dia cerita tu tak, dia tulis tu ada asal dalil dia tu. Kan? Jadi dia menguatkan lagi apa yang dinyatakan. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala narukum hadhihi allati tuqidun juz'un wahidun min sab'in juz'an min harra jahannam. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula api sekalian kamu yang kamu nyalakan dia setiap hari itu satu juzuk daripada 70 juzuk daripada panas api neraka jahanam. Itu baru satu juzuk. Kan? Yang kita duk main mancih tu, yang depa tu, yang depa duk pakai lighter apa semua tu baru sikit. Itu sebab almarhum Muhammad Ali yang juara tinju tu. Dululah dia masuk Islam ya, dia bubur lighter dalam poket dia. Dia tak pernah minum arak, tak pernah. Berbuat maksiat tak pernah. Dia nak buat maksiat, dia nak minum arak, dia bakar dulu tangan dia. Kalau dia boleh stand api ni, dia kata aku buat lah. Tak boleh stand dia. Tu kan, kita ni kalau boleh buat macam tu okey lah. Tapi level-level tuan ni tak payah, level tuan-tuan ni okey dah. Dah tahu dah api neraka tu memang bahana sungguh. Kan? Tuan-tuan, lekat betih ni dekat exhaust pun kita mengelupuk dah. Exhaust motor tu melekat tu, Allahu Akbar. Kan? Tu baru ni tuan-tuan dapat ke satu video yang motor, penunggang motor tu jatuh atas TNB punya tu pagar, putus kaki dua, mati terus. Kan? Dia tu nak test superbike tu, dia mekanik nak test mana punya kutu masa sadung habis kan, cross tu habis mati. Dia pun tak nak expect nak mati macam tu. Kan? Jadi kita ni rasa-rasa 2 Jumaat dah bincang pasal mati ya. Tu kita takut tu. Kan? Bincang-bincang kita pula mati. Tapi nampak-nampak tak ada lah. Tuan ni nampaknya panjang umur kita semua, insya-Allah. Kan? Tu. Sebab apa? Mati ni satu keadaan yang semua orang tak tahu. Kita ni nak mati macam mana? Dengan penuh harapan. Kan? Kita nak mati dalam keadaan yang baik.
kan, mati dia akan baik tempat yang baik. Kan, tak maulah mati aksiden putus dua lah apa, Allahu Akbar tu. Kan, walaupun mati syahid tu, biar syahid kot lain tak apalah, kan. Kan, sebenarnya itulah, kadang-kadang bukan takdir sebenarnya. Kita kadang-kadang menyalahkan Allah, ini takdir. Sebenarnya tidak, kan. Bukan yang tu lah, bukan yang mati tu. Ni kita cerita orang yang budak-budak muda yang mati, naik motor. Motor ni Jepun buat suruh duduk, bukan suruh menerap. Ada tu, kan. Dia pilih sendiri, dia pilih untuk mati macam tu. Tu yang kata ilham, tu yang kata akal tu. Lepas tu nak kata ni takdir, nak mati macam mana? Mati macam mana? Takdir. Takdir apa yang pergi menerap tu terus, kan. Lepas tu pacak lah. Allah. Yang pacak tu bukan kata dia apa, Tok Imam pun pacak je kadang-kadang. Tok Imam kampung, kan, dia pun teringin juga. Teringin tu satu nikmat, kan. Cetusan teringin tu lah hati tu, itu satu nikmat. Kalau tak ada tu tuan-tuan, something wrong somewhere. Kita semua teringin nak kahwin, teringin nak makan, tu. Lepas ni kita teringin nak makan pula. Lepas ni majlis ilmu, lepas ni lagi teringin nak makan pula, kan. Habis. Okey. Qalu wallahi in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Qala fa innaha fusallat bisis'atin wasittin juz'an kulluhunna mislu harraha. Apakala didengar oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sabdanya yang demikian itu, lalu berkata mereka itu, demi Allah, sungguhnya adalah panas yang ada maklum pada kita sekarang di dunia ini. Sudah cukup sakit seksanya ya Rasulullah. Macam sekarang oh ya Allah, panas, ada yang dehydration apa semua tu. Kita tak apa juga tu, nak pergi kerja haji tu, kan. Di Mekah ni tuan-tuan kadang-kadang boleh cecah sampai 50. Saya satu ketika tu sampai 48, kan. Zaujah saya bersemayang, selipar dia hilang, balik menampak pula atau 50 meter, kan. Sampai sekarang duk ada bekas tu. Kita pun beritahu dia mungkin dia banyak dosa kot, kan. Kifarah tu, jangan kita kira orang, kita pun kadang-kadang kena juga, kan. Cuma kadang-kadang kita ni mulut jelabas sikit, asal hilang kasut aja, sebenarnya bukan hilang pun, salah rack. Kita buh rack nombor 99, kita pergi cari 66, kan. Lepas tu kita kata Tok Arab pula pergi ambil. Tok Arab nak pakai saiz kita pun tak sempat, kan. Jadi nak kena kawal semua tu, mulut-mulut tu, kan. Apakala didengar oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, kan, sabda yang demikian itu, lalu berkata mereka, demi Allah, sesungguhnya adalah panas yang ada maklum pada kita sekarang ini. Di dunia ini sudah cukup sakit seksanya. Maka sabda Rasulullah, maka sungguhnya dilebihkan Tuhan lagi panas api neraka itu, akan jadi penguat seksanya dengan 69 ganda lagi daripada api di dunia. Dan tiap-tiap satu ganda itu semuanya seperti panas api dalam dunia. Maka jadilah panas api neraka itu 70 kali ganda daripada api dunia. Tu. Kita punya ni 70 kali ganda. Memang Allah nak azab sungguh, tuan. Tapi itulah yang kata Allah, tuan. Api neraka ni, bawalah bomba satu Malaysia, satu dunia pun tak boleh padam. Dengan setitis air mata bisa memadamkan api neraka, tuan. Kita nak cerita Allah punya cerita ni macam mana, kan. Allah kata okey, hang boleh menangis takut siksaan neraka ni, hang takut dengan siksa aku, terpadam banyak, terpadam api neraka dengan satu titis air mata. Kita nak cerita apa hak Allah? Tak boleh cerita, tak ada kalam kita nak cerita, kan. Itu sebab apa yang Allah nak bagi kat kita ni, whatever nikmat ataupun azab, semua di luar jangkaan otak, di luar jangkaan akal ni, tak pernah dipikir di akal. Sekarang ni kita duk bayang seksa-seksa di dunia ni lah, kena kepit kuku apa semua tu aja. Di neraka tu
baka tak hangus ni. Baka hangus tapi tak mati. Allahu Akbar, tak tahulah. Yang kita tengok, tuan tengok ada orang yang mati sekarang masuk dalam incinerator tu. Masuk pak, dia tekan tu 5 second je, pup, habis. Tarik abu lah. Kan? Ni dah, pum, tarik jadi orang balik, tolak balik. Allahu Akbar. Bukan kata sehari dua dah, beribu juta tahun tu. Jadi berbaluikah dengan 1 jam punya maksiat, 1 jam punya seronok, 3 jam punya tengah yamsing satu macam ya, kena bakar tu berjuta tahun tu. Yang pokok tu bukan kena bakar, ni duk minum timah panas. Lepas minum, lepas minum. Walaupun dia tahu dah minuman tu adalah minuman yang mengazabkan dia, tapi Allah buat nafsu dia tu berkehendak kepada tu. Sebab apa? Di dunia dulu dia layan nafsu dia. Berbeza dengan ahli syurga ni yang menundukkan nafsu dia. Siapa tak teringin tuan-tuan? Buat benda-benda maksiat ni, semua orang teringin. Kadang-kadang kita fikir seronok juga itu. Tapi kita tangguhkan dulu. Sebab apa? Kita takut dengan siksaan Allah. Maka di syurga lah Allah balas kita. Allah kata dulu aku tahu hang teringin tau nak minum bir kan. Ni hampir berenang dalam sungai tu. Berenang tu. Kuat lentang, kuat kupu-kupu semua. Bukan kata minum tu. Tu kan. Allah. Tu cerita Allah Ta'ala nak bagi kita. Kan? Minum tu pula bukan kata minum-minum kembung perut tak mau minum dah. Minum lepas minum lepas minum. Tu. Kan? Minum sak telas rasa lapar balik. Tu. Sebab memang Allah nak treat kita, nak layan kita sungguh-sungguh, menyantuni sungguh-sungguh ahli syurga ni. Dia nak bagi nikmat sungguh-sungguh, bagi rasa nikmat tu yang mana aku janji dulu tu. Dan aku pernah kata innaka la tukhliful mi'ad, aku tak pernah mungkir janji. Aku janji aku bagi Allah ni bukan sikit kan. Allah bagi bukan sikit. Tengoklah nikmat yang kita dapat ni. Bukan kata 5 dalam 1, tak tahulah berapa. Kan? Dengan apa nikmat kita tengok panca indera kita, mentengok semua. Lepas itulah Allah bagi panca indera pula, bagi kekuatan pula, bagi energi pula, bagi idea pula, bagi ni macam-macam benda. Air matanya ada air mata pula. Allahu Akbar. Kan? Kau tak ada air mata tu macam mana nak menyatakan kita ni sedih? Kan? Kau tak ada hilai nikmat, hilai ketawa tu, macam mana nak kata kita ni seronok? Tak ada ya. Kalau tak ada nikmat yang namanya wajah ni, tentang wajah yang Allah buat wajah ni, di sinilah terletaknya duka dan suka kita no. Sakitnya di hati, tapi nampaknya di wajah ni. Kita tak pernah fikir boleh berjadi macam tu. Allah boleh cipta itu. Hanya Allah saja yang mencipta. Kan? Allah kata wahai Israel, kau buat ni matanya berdua, hidungnya macam ni, mulut dia macam ni, telinganya macam ni semua. Cantik dah ya Allahu Akbar. Tu. Kan? Tu kita tengok 5 makhluk yang bernyawa. 5 makhluk. Kan? Kita ambil 3 lah yang besar. Malaikat ada akal, nafsu tak ada. Haiwan ada nafsu, akal tak ada. Manusia ada nafsu, ada akal lagi. Tapi kadang-kadang perangai manusia ni lagi teruk pada haiwan. Haiwan pun tak buat macam mana manusia buat. Contoh, manusia pertama dalam syurga, seorang lelaki, duduk seorang ni. Fitrah manusia ni Allah buat, mesti dia nak kena ada seorang untuk nak bercakap, sembang-sembang. Lalu Allah tidurkan Nabi Adam. Dalam tidur dia Allah mimpikan Nabi Adam. Mimpinya siapa? Perempuan ke lelaki? Seorang wanita. Mana kata memang fitrah manusia tu lelaki akan cari perempuan. Tetapi manusia sekarang ni dia cari lelaki dengan lelaki. Binatang pun tak buat macam tu. Binatang pun tak cari jantan dengan jantan. Kan? Betina dengan betina tak cari. Manusia boleh cari tu. Mana teruk lagi manusia pada binatang. Tu saya tuan-tuan Allah buat. Tu sebab Allah kata apa? Aku buat binatang terakai nafsu. Malaikat ada
Akal. Maka siapa yang menggunakan akalnya dengan waras, dia lebih baik daripada malaikat. Siapa dia? Tengok contoh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga boleh jadi macam tu. Kita in the process of tu, in the making lah tu kita ni, insya-Allah. Kan. Oh tuan-tuan, kita nak jawab apa? Tuan-tuan mujuklah Nabi, bukanlah mujuklah Nabi ni, Allahu akbar. Sayang sungguh kat kita, baik sungguh, doa dah siap-siap. Jibril kata, ya Rasulullah, umat hang ni besok lagi teruk ya Allah. Macam mana umat yang ada zaman dulu, semua ada dalam umat hang. Ada tak? Memang ada. Kisah umat Nabi Lut, ada tak? Pelambak. Nabi Nuh, bebai, pelambak. Apa lagi? Semua ada. Maka Nabi pun takut punya sayang kat umat-umat dia, takut kita ni kena laknat, minta doa siang-siang, ya Allah, ampunkanlah dosa umat-umat aku, janganlah kau laknat mereka seperti mana kau laknat umat-umat sebelum ni. Allah makbul doa tu. Tapi kadang-kadang Allah buat juga, adakan juga, tapi tidak merata, tidak menyeluruh, just scattered lah, sini sikit, sana sikit, nak bagi peringatan kepada kita. Kan? Allahu akbar. Oh takut tuan. Kan? Ada 3 perkara yang manusia ni buat. 3 perkara, kalau dia buat benda ni, wa ima dia istighfar 1,000,000 kali pun Allah tak terima. Tu 3 perkara ni. Oh lah takut tuan. 1, ada skandal. Ada tuan-tuan, skandal. Tu hidup ni seri ada, skandal ada lagi. Istighfar banyak mana pun Allah tak terima. Yang kedua, di dalam rumah dia ada harta-harta yang haram, daripada sumber yang haram. Alhamdulillah kita terlepas. Yang ketiga, masih mengamalkan riba. Allahu akbar. Nak kata apa tuan? Kan? Benda tu kadang-kadang kita tak boleh nak lari ya. Contoh, tapi dalam Islam contoh, dia ada kita dalam kehidupan ni kita memerlukan tempat perlindungan. Rumah, kita nak kerja api. Hanya yang pertama saja. Rumah yang pertama kita beli, okey, accepted lah, dimaafkan. Kereta apa semua tu, ni rumah sampai 5-60 biji, tu apa cerita kan. Jadi kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, moga dijauhi daripada benda-benda tu kan. Kita minta tuan-tuan, Allah bisa merubah kita. Allah dia boleh buat kita ni free from that dengan doa kan. Allah tahulah nak buat kita, nak lorong kita macam mana untuk nak menghindarkan benda-benda yang macam ni. Kita tak boleh nak fikir, kita jam nak buat macam mana kan. Kadang-kadang kita is too desperate, kita tak tahu nak jam. Allah akan tunjuk. Itu untungnya, itu sebab Allah suruh kita solat tau. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, guide us to the right path. Bimbing kami, tunjuk kami jalan yang benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan? Tu. Dia kata sebelum lepas ni kita kena semayang dulu lah, sembah dia dulu. Kalau tak semayang, bila? Tu sebab kita ni ponting macam mana pun semayang ni, semayang jangan tinggal. Allah, ustaz saya ni selalu ujung-ujung waktu baru boleh. Tak kira semayang, jangan tinggal. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah kata solat, dengan solat ni saja boleh cegah keji dan munkar. How keji is keji kita tak tahu, Allah tahu kan. Sebab apa? Manusia ni yang keji pun dia kata tak keji lah benda tu, relax biasa je. Padahal keji tu di sisi Allah keji. Oh ya Allah kan. Sebab Allah ni dia scrutinize besok benda yang kecil-kecil pun Allah akan tanya. Kalau dia nak tanya, kalau dia tak tanya tu, Alhamdulillah,
Kan? Berlaku kepada Habib Umar. Dia cerita satu kisah, kan? Seorang Habib juga meninggal. Amalan Habib ni apa? Kan? Kehidupan kita berakhirnya dengan apa yang kita buat last. Maka itulah amalan kita. Maka Habib yang meninggal ni, dia amalan dia bangkit tidur ya, dia akan baca apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Dia akan capai dia punya sugi tu, dia akan sugi. Tu. Sebelum dia baca tasbih-tasbih yang lain. Dia bangkit tidur dia, itu je. Sampailah dia meninggal dalam tidur. Dia meninggal dalam tidur. Kan? Rupanya orang mati dalam tidur. Bukan kata orang mati. Orang yang mati ni, dia seolah-olah bermimpi. Ketika mana roh dia cabut daripada jasad dia, dia seolah-olah dalam mimpi. Dia akan tengok, bukan dia lah, kita lah senang. Kita akan nampak kawan-kawan kita datang, ini jemaah daripada An-Nur apa semua. Ada yang doa, ada yang sembang-sembang apa semua tu. Orang mandi kita, orang kapan kita, orang solatkan kita, orang bubuh kita dalam van tu pun kita tahu siapa yang bubuh. Walaupun kita duduk dalam kandar. Sampai kita masuk dalam liang tu, orang kambuh kita tahu siapa yang kambuh kita. Cuma kita tak boleh kata, oi, hang kambuh aku. Oh, kita kata lari pula pun tak. Habis. Jadi apa yang berlaku pada Habib ni yang meninggal ni, dia pun dikebumikan. Kan? Kemudian roh dia, bila dikembalikan balik roh dia tu, kan, dia bangkit semacam biasa, bangkit duduk, dia khabar-khabar. Kan? Malaikat tanya dia, Polan bin Polan, kau cari apa? Dia kata, aku cari sugi aku. Kau dah mati dah tau. Baru dia sedar bahawa macam sama lah kita tidak sedar bahawasanya kita itu bermimpi, unless or otherwise kita bangun daripada tidur dah, tersedar daripada tidur, baru dia kata, aku mimpi aku banyak. Selamat aku. Kan? Tadi mimpi lemas lah. Tuan-tuan, mimpi lemas ni kadang-kadang boleh mati tu. Takut habis nyawa dalam tu kan. Kan? Habis. Jadi malaikat ni pun kata apa? Kalau dia dah ini amalan dia, kalau kita tanya apa, mesti dia boleh jawab. Balik dia ada malaikat tu. Tu rezeki. Kan? Kita pun harap-harap, kita doa macam tu lah. Kan? Bukanlah dipermudahkan soal muka dan nangkir tu. Kalau boleh ya Allah, kan, elakkan, bukan elakkan lah. Kan? Muka dan nangkir tengok kita, dia ni balik tu dia. Ataupun paling ni pun, paling minimum pun, dia tanya kita lah, Allah akan zahirkan Muhammad bin Abdullah ni. Malaikat pun tanya, wahai Polan bin Polan, hang kenal tak ni siapa dia ni? Muhammad bin Abdullah ni. Macam tuan-tuan tahu lah. Kan? Takkan tuan-tuan nak kata Muhammad bin Abdullah ni bukan budak jalan kebun ke? Kacau lah. Kan? Ia adalah Rasul Allah. Habis cerita. Bila malaikat kata, kami tahu hang dulu kat dunia hang kenal dia. Habis. Tak ada. Malaikat pun kata, hang bagus, hang pergi tidur. Pergi sambung tidur, dia kata. Kan? Tu. Kita pun pergi lah. Jangan duk jadi ramah sangat. Bukan 4 soalan ke? Ni baru 1. Mana 3 lagi? Memang kita tak makasih lemak lah begini. Kan? Yang, tuan-tuan, kerja Allah Ta'ala, Allah boleh buat macam-macam. Jadi kita minta dipermudahkan ya, permudahkan. Tuan, kita hari-hari kena minta ke Allah kan? Sebab iman kita ni naik turun. Kan? Kita tak tahu selepas ni apa berlaku, selepas ni apa belum. Baik kita minta sesiam. Jadi Allah pun dengar doa kita pun. Allah kata, dia ni memang tak sungguh. Memang dalam hati semua tak. Tapi Allah nak dengar kita minta sungguh-sungguh. Ya Allah, aku tak macam ni. Kan? Jadilah. Kan? Barulah Allah kata, okey, tak apalah, aku bagi dia lah. Kan? Tu apa dah. Habis. Masalah 73. Api neraka itu hitam kelam, yang sangat hitam. Kelam jadi apinya dengan sebab sangat lama telah dinyalakan dia. Persediaan menyeksa Allah akan yang neraka tu. Sebab apa jadi hitam? Dah terlampau lama. Kan?
Neraka ni sejak azali ada dah. Bayang, bila sebut neraka mesti ada api. Bayang berapa lama tu, berapa juta tahun dah tu. Kan? Macam syurga ni setiap tahun dihiasi. Yang baru ni dihiasi. Untuk tahun depan lain pula dia punya pattern, akan dihiasi lagi. Tu kita tak masuk lagi. Kan? Setiap tahun berbeza. Bukan kata besok bila kita masuk dalam syurga tu, bukan kata setahun sekali baru Allah suruh malaikat ni, kan? Setiap hari, sebilang hari. Walaupun dalam syurga tu sudah tidak ada hitungan hari ni, tak ada dah. Sebab hitungan hari ni berlaku bila ada terang dan gelap, siang dan malam. Itu ada hitungan. Bila duduk siang je, tak ada hitung. Kan ada satu tempat di Norway tu 6 bulan ke apa siang. Tu kan. Jadi macam mana nak semayang? Contoh kita besok masa Dajjal turun besok, matahari terbit daripada barat tu, 3 hari akan gelap. Dunia ni akan gelap 3 hari. Kita nak semayang macam mana? Kata Nabi, orang yang semayang dia akan kekal semayang. Matahari tak ada dah kita nak tengok, gelap dah. Maka tengok jam lah. So make sure jam ni on lah sampai bila-bila, kan? Dia tengok, okey, sekejap lagi pukul 1.17 tengok jam. Okey, lagi asak lagi, ikut time ni. Walaupun gelap. Yang sedar bahawasanya matahari ni terbit daripada barat, orang yang melazimi solat subuh. Macam tuan-tuan lah, lagi kita tengok pukul 7, ni pukul 7 gelap ni. Kalau pukul 8 gelap, ke 9 gelap, habis rata-rata. Tiga kejadian ni, 3 perkara yang berlaku ni, Allah akan tutup pintu taubat 3 ni. Dan tak hari ni dah cerah tu, kan? Yang pertamanya, bila mana Dajjal keluar, pintu taubat tutup Dajjal, kan? Dajjal keluar ni tuan-tuan, bahaya kita tengok. Sekarang ni pun dah ada bunga-bunga dah, kan? Kita tengok semalam ke bila ke, kan? Seorang artis Malaysia lah, berjoget dengan pakaian yang ketat. Berapa follower dia? 2 juta lebih. Tu orang Melayu ya. Tu belum Dajjal keluar lagi tu. Dajjal keluar besok, dia lambak emas tu, siapa pergi ambil ikut dah dia, habis. Tu bahaya, kan? Dajjal keluar, matahari terbit daripada barat, pintu taubat tutup. Dajjal keluar, pintu taubat tutup. Yang nombor 3 ni tuan-tuan, at any time, bila roh sampai di ghor-ghorah ni, habis kita, kan? Jadi kita doa, ya Allah Tuhanku, ingatkanlah kami, jangan kau lupakan kami, jangan kau lalaikan kami daripada mengucap kalimah la ilaha illallah sebilang masa. Kan? Jadi alhamdulillah lah kita sesak-sesak tersedak-sedak ingat juga la ilaha illallah tu, kan? Takut kita lupa nak sebut. Allahu akbar, rugi kita, kan? Maka demikianlah selama-lamanya nyala yang semacam itu, dan duduk isi neraka dalam hitam kelam. Demikianlah tersebut dalam khabar seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, seperti makna diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi bagi sallallahu alaihi wasallam, Abi Hurairah radhiyallahu, katanya, sabda Nabi, telah dinyalakan Allah Ta'ala atas api neraka Jahannam tu 1000 tahun, tiada padam apinya hingga jadi merah api itu. Kemudian dijalakan Tuhan atasnya lagi 1000 tahun hingga jadi putih ya. Kemudian dijalakan lagi 1000 tahun hingga jadi hitam ya. Maka iaitu hitam kelam keadaannya. Itu yang bila ini padang mahsyar, ini titian sirat, sana syurga, bawah ni api. Hukum akal, kalau bawah ni api, mestilah jambatan ni terang. Tapi tak, kan? Tak nampak jambatan ni. Yang nampak orang beriman je lah. Yang nampak jambatan ni orang beriman, dia nampak besar jambatan tu. Macam
12 lorong tu yang Nabi Musa pukul laut tu, 12 lorong kan. Yang Nabi Musa pukul laut tu 12 lorong tu sebab apa? Tengok tuan, sebab Nabi Musa bawa umat dia 12, bukan 12 spesies, 12 kaum umat. Setiap satu lorong tu satu kaum. Allahu Akbar. Yang kata Allah nak tunjuk kepada manusia ni, tu hebatnya Allah. Sedangkan Nabi Musa pun tak tahu tu apa yang akan berlaku tu. Yang tongkat dia mula-mula tadi tu kan, Allah tanya, wahai Musa, yang hang pegang tu apa? Dia kata, tongkat ya Allah. Okey, kau baling tongkat tu. Dia pun tak tahu bila dia baling tongkat tu nak jadi apa. Dia baling-baling, tongkat tu jadi anaconda, makan habis ular-ular sihir Fir'aun. Ada di antara ahli-ahli sihir tu terdetik di hati tu, kata, apa ini bukan kerja Musa ni Tuhan Musa punya kerja ni. Ada yang ikut Musa. Ketika mana Nabi Musa AS pukul laut tu, Nabi Musa pun tak tahu, kata Allah akan suruh dia pukul laut tu. Pukul laut tu apa yang akan berlaku dia pun tak tahu. Dia pun pukul, pak. Terkejut, terpegun. Ni umat Nabi Musa yang berapa ribu orang ni, tengok dah mujizat Nabi Musa ni, yakin dah, lintah kan, ikut Nabi Musa, ikut semua kan. Fir'aun yang sampai dekat-dekat penggigian tu, dia jadi stun. Dia kata, ni dia fikir dah, dia terfikir dah, ni kalau aku masuk ni mesti gedegum ayak-ayak, mesti lah. Nabi Musa pun sampai sana, sampai seberang sana. Yang boleh membuatkan Fir'aun ni dengan tentera dia terlajak masuk dalam tu, Allah hantar Jibril dengan beberapa malaikat naik kuda. Kuda ni duk asak. So kuda Fir'aun dengan Fir'aun masuk sana tu. Masuk. Dah sampai tengah laut, Jibril pun belah. Tum, kata masuk. Nabi Musa pukul balik, pum. Kan. Terkatup laut ni. Umat Nabi Musa tengok tak mujizat tu? Tengok. Tetapi bila Nabi Musa meneruskan perjalanan melalui satu kampung yang orang kampung tu sembah berhala, umat Nabi Musa ni boleh suruh Nabi Musa, wahai Musa, tolong buat satu berhala macam mereka tu. Nak kata apa tuan manusia kan? Tu. Oh ya Allah, yang kata manusia ni memang macam tu. Habis. Kata Abu Isa di sini pada itu, iaitu lebih asah, lebih mauquf, dan tiadalah diketahui kepada seorang daripada merafakkan dia. Kemudian dan satu riwayat daripada At-Takhrib wa Tahrib, tu, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayat wa quduhan nas wal hijarah wa qala uqida 'alaiha alfu amma hatta marrah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya telah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ini ayat Al-Quran, kira-kira maknanya begini, dan bermula kayu api neraka itu iaitu manusia dan batu berhala kan. Maka sabda Nabi, dinyalakan Allah akan neraka itu 1000 tahun hingga naik merah apinya, dan dinyalakan pula 1000 tahun hingga naik putih apinya, kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun hingga naik hitamnya. Maka iaitu sekarang ada hitam kelam, tiada padam nyalanya. Sekarang dalam api neraka tu ada tu. Besok dia akan bertambah marak lagi api tu bila dimasuki oleh manusia. Tu. Yang mana ada setengah manusia yang menjadi batu ataupun kayu-kayu dalam tu, dibakar. Dibakar tu manusia tu akan kekal macam tu. Hancur jadi balik, hancur jadi balik. Berapa lama dalam tu? Wallahu alam, tak tahu. Ada yang cerita selanjutnya lagi, ada yang lari tu, panjat tebing-tebing neraka ni. Panjat tu sebab apa? Nak keluar. Kok dengan lompat tu boleh keluar, rupanya tak boleh. Panjat tu pula dinding neraka tu, bila panjat dia letak tangan hancur, pun panjat juga. Kenapa? Nafsu tu nafsu. Allah betul-betul layan nafsu mereka. Hampa layan sungguh tu. Walaupun dia akan memusnahkan diri dia, membakar diri dia, panjat juga. Allahu Akbar kan. Jadi
Itu yang kita duduk bendung nafsu tu, kita duduk kawal nafsu. Alhamdulillah kita boleh kawal. Tu kan, habis. Sikit lagi 7.15 kita berhenti. Babul maja anna linnari nafsi. Bab yang telah datang pada yang menyatakan bahawasanya bagi neraka itu ada 2 nafas. Neraka ada 2 nafas. Nafas macam mana? Ketahuilah kiranya ya saudaraku, neraka itu ada mempunyai panas yang bersangatan, dengan kerana itu sangat keras wak panas daripadanya, dan ada pula wak sejuk daripadanya itu, maka iaitu bersangatan sejuk pula. Tu di neraka ni bukan kata api saja, sejuk ni sejuk kan. Sejuk ni tuan-tuan dia kalau bilo berapa ke, oh memang dia jadi ketang. Tuan-tuan, kita pegang dry ice kan, orang duk jual aiskrim tu, dalam tong tu bawah tu dia buah dry ice untuk to maintain the cooling dalam tu lah. Dry ice tu kalau kita bubuh atas tu, kita tarik tu, dia akan keluar dengan kulit-kulit sekali, dia melekat kan. Tu itu bukan tera dry ice tu, yang sejuk dalam neraka tu. Allahu Akbar. Tak tahu lah, sejuk pun azab, panas apakah lagi. Kan. Maka jadilah wak panas dan wak sejuk itu daripada bersangatan kepanasan neraka itu, sebagaimana tersebut kabarnya di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, yang bermaksud diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Abu Hurairah radhiyallahu, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, mengadu api neraka kepada Tuhannya, ya Tuhanku, telah memakan setengah aku akan setengahnya, oleh sebab amat panas dan sangat sejuk yang telah jadi pada aku. Api neraka tu bercakap, syurga juga boleh bercakap, sebab makhluk kan. Sebab apa, di padang mahsyar nanti berlakunya kiamat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yasibun. Semua makhluk boleh cakap. Binatang boleh bercakap. Siapa yang duk zalim binatang pun akan mengadu dekat Allah, ya Allah Tuanku, ni si Polan ni dulu dia belah aku, makan tak bagi apa, tak bagi dia sepak aku kan. Masa tu binatang tu akan balas balik. Jadi binatang yang contoh kucing lah, kucing tak ada lah besar mana sekarang ni, dia akan jadi besar lagi lah. Sebab kita pun besar, dia nak sepak kita. Itu sepak tak apa. Ni bakak kucing pula, Allahu Akbar. Bakak kucing tuan, bakak kucing pun Allah tak bagi, tambah bakak orang. Allahu Akbar kan. Seperti mana yang berlaku di Sungai Besar ke, sebab berenam ke, pasangan tu, ya Allah, dia toreh perut pasangan dia tu, ambil anak tanam tempat lain, kemudian dibakaknya pula, pergi ke Petropan beli bakak. Kita tak boleh nak fikir tu macam mana dia boleh nak. Tuan-tuan ingat senang kan nak bunuh orang? Kalau saya bagi tuan-tuan pistol, tuan-tuan takkan boleh bunuh orang kan? Bukan senang nak bunuh ni, tapi senang tak. Tapi bila dicek, polis cek, tak ada apa, bukan pengaruh dadah dah, tapi dia tergamak buat macam tu. Oh ya Allah, memang sadis itu ya. Tak tahu lah besok dia nak kena dengan Allah tuan-tuan. Manusia seksa binatang pun kena azab, tambahlah. Kuasa membunuh ni bukan kuasa kita. Hatta semut pun kita tak boleh nak bunuh. Tuan-tuan tak percaya tuan-tuan, kalau rumah tuan-tuan ada sarang semut, tuan-tuan beritahu dia, Assalamualaikum kan, wahai umat Nabi Sulaiman, kalau kau makhluk Allah, tolonglah buat sarang kat luar. Tengok tuan-tuan, besok dia akan buat kat luar. Dan try tu. Kan, makhluk Allah kan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana berjalan, segala batu, segala kayu semua bagi salam kat Nabi. Tu. Satu hari Nabi duduk dengan Sayyidina Ali, duduk bawah pokok. Bawah pokok tu ada sarang lebah. Kan? Tiba-tiba tengah-tengah sembang, Rasulullah pun tengok ke atas. Rasulullah bercakap. Kan? Sayyidina Ali tanya, ya Rasulullah, tuan sembang dengan tu kan?
Naam kata. Lebah tu bagi tahu dekat saya, ada 2 keping madu tu, dia siap untuk kita. Dia suruh ambil. Tu lebah kan, makan madu. Jadi kita pun kena makan madu, sunnah. Apa lagi bermadu, lagilah sunnah. Kan. Kalau tentu hamba kita sunnah. Tu. Allahu Akbar. Habis. Mana dia tadi? Ni. Sikit lagi. Muka belakang last. Fa amma nafsuha fi syata'i fa zamhariru wa amma nafsuha fi saifi fa sammu. Maka adapun bermula nafasnya di dalam musim sejuk, maka iaitu zamharir namanya, yakni bersangatan sejuk. Dan adapun nafasnya di musim panas, yang namanya samum, namanya yakni bahawa yang sangat panas. Tu. Jadi nama, kalau kita nak buat nama anak, janganlah buat nama ni pula. Muhammad Samum. Kan? Muhammad yang panas sangat, memang panas baranan tuan. Kan? Ataupun Muhammad apa? Zamharir. Sedap nama Zamharir. Kan? Dia kata apa? Yang bersangatan sejuk. Sejuk kita boleh nak buat kerja apa pula? Sejuk tu yang kata dua nafas tu. Kan? Dia ada panas, dia ada sejuk. Dia kata suang-suang kuku tak ada. Kan? Tu yang Allah sediakan. Sebenarnya ada di hadis yang lain Nabi kata, apa yang diceritakan oleh ulama, apa yang diceritakan oleh dia duk cerita, Nabi cerita, dia sebagai, bukan kata api neraka macam tu tak, lebih lagi. Wa ima nikmat syurga pun bila Nabi cerita tu, dia lebih lagi. Kalau dikatakan emas ke mutiara ke, bukan emas kita banding untuk dunia ni, dia emas level-level syurga ni memang lagi hebat. Tu. Cuma Nabi kata saja nak cerita, nak menyatakan bayangan lebih kurang macam tu lah. Bukan lebih kurang, memang tak ada lebih, memang tak ada lebih, tak ada kurang, memang lebih langsung. Sebab apa? Yang Allah nak sediakan tu kan, yang azab lah, yang nikmat bahagialah. Kan, jangan ada di antara kita kata apa, tak apalah masuk neraka dulu, tak apalah kan, tu nanti masuk juga tuan kan. Jangan macam tu. Kita kalau boleh mati ni masuk syurga tu kan, tak maulah nak seksa pula. Allahu Akbar, dah lama sangat kita seksa kat dunia ni. Kan, walaupun tidaklah seberapa seksa sangat. Kan, sebab apa? Redha tu. Orang beriman dia takkan berasa susah payah, dia kurang berasa kan, sampailah dia berada ketika mana di padang mahsyar. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang beriman ni dia tak berasa 50,000 tahun. Sebab sahabat tanya, ya Rasulullah, 50,000 tahun kan? Nabi kata lah, tapi sesungguhnya wahai para sahabatku, orang beriman ni dia tak berasa. Dia berasa waktu tu macam lepas subuh zuhur, lepas zuhur asar, lepas asar maghrib, lepas maghrib isyak tu ya kan. Maka jadilah kita orang yang beriman. Wallahu alam. Kita akan sambung lagi di bulan hadapan kan? Lepas raya pula, raya saja kita. Lepas raya haji, patut ada lagi raya kan, pilihan raya pula, tak tahu bila pula. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah wa subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri insana la fi khusr allazina amanu wa shalihat wa tawassaw bihaqqi wa tawassaw bisabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Raditu billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin ya Rasulullah. Ya Allah, ampunkanlah segala jemaah yang hadir pada pagi ini ya Allah. Muliakanlah kami, jangan kau hina kami ya Allah. Andainya kau matikan kami, matikanlah kami dengan kalimah la ilaha illallah. Masukkanlah kami dan syurga-Mu tanpa hisab ya Allah. Ya Allah, kau ampunkanlah juga yang sedang menonton ini ya Allah, agar mereka juga termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, satukanlah hati-hati kami ya Allah. Kurniakanlah kepada kami kekuatan ya Allah, agar kami dapat melakukan ketaatan kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.